Seperti biasa kita insya-Allah akan beristighfar dan akan baca Ummul Kitab Al-Fatihah dan seterusnya kita akan membaca zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah. 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 La ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah.
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun,
Wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras, agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid, 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 Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kepada kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaatinya. Kami menjunjung segala perintah-Mu, berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Salam.
Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami ya Allah, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Sifat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat salawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta menurniakan cahaya penglihatan dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau Tuhan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Sucikanlah hati kami. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta. Dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Doa Rabbitah.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka, Ya Allah, eratkanlah Ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semua. Nazilah. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qabbal ya karim. Okey. Kita dah habis ke ayat yang telah lalu? Dah habis ke?
Ya, ya. Sila Bunda. Okey, kita dah habis ke ayat yang telah lalu? Ha? Kalau nak ikut Ustazah janji minggu ni nak buat pasal Allah tunjukkan untuk yang kaum-kaum Samud tu. Allah tunjukkan apa ni? Contoh balasan Allah kepada orang yang orang yang angkuh dan orang yang melampaui batas kan. Okey, kita sebenarnya ayatnya ialah ayat 11 lah. Ayat 11. Okay, kita ambil berkat sikit lah. Kita ambil berkat sikit, kita baca daripada awal. Kalau ada latifah di sini kan, saya belum lagi dapat tulis apa tu, doa apa ni, doa yang Allahumma ati nafsi taqwaha, yang pendek dan yang panjang, belum lagi dapat apa ni, dapat kesempatan nak tulis. InsyaAllah saya akan tulis juga suatu masa nanti. Okey, kita ambil berkat daripada ayat wasyamsi daripada awal. Ingat bila dibaca tu, bila baca makna kita ingat fahaman kita begini daripada ayat ni sampai ayat ni. Apa yang saya sebut dulu. Kemudian daripada ayat sekian sampai sekian, apa pula fahaman kita tentang ayat itu. Semoga kita dapat hayati juga apabila kita dengar daripada imam baca, kita dapat hayati apa yang dibaca oleh imam. Okey, kita dapat tahu juga iaitu tentang di manakah dia yang dinamakan huruf sumpah, manakah dikatakan perkataan yang digunakan untuk sumpah selepas huruf sumpah tu, iaitu huruful qasam, harful qasam, sumpah. Kemudian muqassam bih dan kemudian muqassam alaih. Mana sumpah kerana apa? Untuk nak menguatkan apa? Di tiga. Sekejap lagi kalau dalam surah Wal-laili iza yaghsha pun kita akan jumpa juga. Mana dia huruf sumpah, mana dia perkataan yang digunakan untuk sumpah dan mana dia jawab sumpah ataupun muqassam alaih. Bunda dah dapat dah muka surat? Dah dapat dah muka surat? Muka surat berapa? Bunda dia rujuk pada Al-Quran, muka surat? Muka surat 595. 595. Cik Puan nak tolong cakap. Semua sihat kan Cik Puan? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah semalam dia bagi ubat tu saya ada apa kurang baik, steroid lah Ustazah macam mana. Ya. Tapi ada beberapa siri 5 lagi ke laporan darah tu dapat lagi. Ya. Jadi semalam tu memang confirm Kak Mon ni macam rheumatoid arthritis. Ya. Rheumatoid arthritis sebab ESR saya tu melebihi had jangkauan. Patut 30 tapi saya punya 53. Patutnya berapa? 30. 30. Saya 53. Jadi bila saya sakit tu keradangan tu yang sangat kuat. Kuat tapi tulang-tulang semua tak ada patah. Hak leher saya tu kita ada C1 sampai 7. Saya punya C5 sampai C7 tu dah osteo lah sikit. Ya. Dia disc dah menipis lah kan. Tu macam pendek sedikit. Jadi macam bongkok sikit macam tu lah. Tapi tak ada berbahaya. Leher saya tak ada berbahaya. Cuma tangan saya lah insyaAllah dah. Tu dia bagi makan ubat ada 3 minggu ni. Kena steroid lah macam tu lah kena. Sabarlah. Saya rasa Cik Pun Dr. dengar tak? Dengar? Ni rasa segar sikit. Okey, saya ingat lagi muka surat 595 iaitu surah Asy-Syamsi lah kan Ustazah. Sumpah tu ada 7 sumpah yang
Allah gitu kan, Ya. dengan waktu siang, waktu malam tu apa, pertukaran tu kan langit dan bumi semua tu. Hmm. Alhamdulillah. Itulah Itu sebab Allah sumpah. kita Jawab sumpah dia, itulah qad aflaha man zakkaha. ya. Berjayalah orang yang berjayalah orang yang mensucikan jiwa dia. Itu Allah sumpah itulah, nak bagi tahu itulah. Sesungguhnya telah berjayalah, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dia, Jiwa dan rugilah orang yang mengotori jiwa dia. ya. Sumpah tu nak menguatkan. Itulah. Okey, saya baca sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ayat yang kita akan dengar ini. Kazzabat samudu biṭagwaha idzim ba'asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Okey, dalam ayat yang ke-11 ini Allah kata kazzabat samudu biṭagwaha. Kaum Samud mendustakan rasulnya dengan sikap angkuh dan melampaui batas. Kazzaba. Kita banyak jumpa perkataan kazzaba. Kazzaba, mendusta. Maknanya mendusta dan tidak mempercayai lah maksudnya. Kazzabat samudu biṭagwaha. Mereka ini dengan sikap angkuh dan melampaui batas. Taghwa. Taghut. Kita akan jumpa juga perkataan taghut. Taghwa. Itu maknanya sikap angkuh dan melampaui batas. Angkuh, besar diri. Melampaui batas. Mana melampaui batas, melakukan maksiat dengan cara yang melampaui batas. Di sini seolah-olah, seperti mana kata Puan Fatimah tadi ya, mana sini nak memberitahu kepada kita, Allah nak beri contoh kepada kita, iaitu apakah balasan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang besar diri, orang yang melampaui batas dalam melakukan maksiat terhadap Allah, melakukan pendurhakaan terhadap Allah Taala. Apa balasan? Jadi Allah datangkan dengan contoh kaum Samud yang sebelum ni pun ada disebut Samud, kaum Samud. Itu kaum Samud ni kaum siapa? Kaum Nabi mana? Kaum Nabi Saleh. Saleh. Ad, kaum Ad. Kaum Nabi Hud ya. Samud. Kazzabat Samud biṭagwa. Bila kita sebut Samud, akan terbayang apa?
Terbayang apa kaum Samud ni pada kita, kaum Samud? Sombong. Contoh dia, kita tak akan terbayang apa? Sombong tu. Okey, sombong. Terbagi kita akan terbayang apa? Allah tunjukkan mukjizat Nabi Saleh kepada mereka ini, iaitulah naqatallah. Naqatallah, unta betina. Naqah, unta betina. Unta yang Allah keluarkan daripada batu. Hairan ya. Allah keluarkan unta daripada batu. Unta yang badan lembut tu keluar daripada batu. Ya Allah. Besar pula tu unta tu. Besar pula unta tu. Keluar daripada batu. Kenapa? Sebab mereka minta. Kaum Nabi Samud ni minta. Kalau betul lah kamu ni Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, tunjukkan kepada kami. Keluarkan kepada kami unta daripada tu. Atau keluarkan kepada kami mukjizat yang menunjukkan bahawa Nabi Saleh ni adalah benar. Itu Nabi yang diutuskan oleh Allah. Okey. Allah keluarkan. Allah tunjukkan unta. Kazzabat Samud. Yang ni Allah tunjukkan naqatallah, keluar daripada besar-besarnya, kata besar. Makna besar daripada saiz biasa kan. Besar betul. Naqatallah, sehingga disebut kata naqatallah. Bila keluar tu aja mereka pun takjub lah, hairan lah. Kemudian apa ni, Nabi Saleh pun kata inilah langsung apa ni, Nabi Saleh ni menyebutkan hazihi naqatullah, ayat sebagai tanda, sebagai mukjizat. Inilah unta Allah sebagai mukjizat untuk kamu lihat tentang kebenaran. Kebenaran Nabi Saleh ini diutuskan oleh Allah kepada kaum kami. Kemudian kazzabat Samud bi taghwa. Kazzabat Samud bi taghwa. Kemudian Allah kata izim ba'asa ashqaha. Izim ba'asa ashqaha. Ketika iz tu mana ketika ba'asa bangkit memimpin mereka. Siapa yang memimpin mereka ini? Ialah orang yang paling celaka. Ashqa, orang yang paling celaka. Ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa, dalam ayat lain mana ada disebut perkataan ashqa. Ashqa daripada perkataan syaqiyun, syaqi. Mana yang paling celaka. Arab kalau dia nak marah anak dia nakal sangat kan. Dia kata anta syaqi. Syaqi. Kamu ni nakal sangatlah. Jahat. Ada nama dia iaitu Qudar bin Salih. Qudar, Qaf, Dal, Ra, Qudar bin Salih. Mana yang paling jahat di kalangan kaum Samud ni. Dia jadi ketua lah. Bila dia jadi ketua, dia akan ajaklah pengikut-pengikut dia. Ni terbayang kepada kita bila dibaca ayat ini, siapa yang paling celaka, siapa yang paling celaka, ashqa, dalam kaum Samud yang telah menjadi ketua dan dia ada komplot dia ajak supaya ikut dia. Makna tujuannya apa? Itulah tujuan akhirnya untuk membunuh unta ni. Kenapa mereka nak bunuh unta ni? Tiba-tiba nak bunuh unta. Takkan tiba-tiba nak bunuh unta. Siapa yang jalan jauh? Begini, unta ni kita kata merupakan sebagai ayat mukjizat yang Allah tunjukkan. Mukjizat Nabi Saleh Allah tunjukkan kepada kaum Samud untuk membuktikan bahawa Nabi Saleh ini adalah Nabi yang diutuskan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni sampai nak membunuh. Akhirnya sampai nak membunuh. Kenapa?
Kenapa? Kerana selama ni mereka bebas untuk menggunakan sumber air. Ada sumber air yang mereka gunakan untuk memberi ternakan mereka minum dan mereka sendiri minum. Mereka bebas selama ini. Tapi bila ada unta ini, Allah kata unta ini, kamu jangan kacau dia. Sebab dia ada hari untuk minum daripada telaga ni, ada hari dia, sehari untuk dia, kamu jangan kacau. Bebas bagi dia minum. Hari lain, satu hari lagi untuk kamu, bergila-gila begitu. Maknanya Allah buat peraturan, mana wahyukan melalui Nabi Saleh bahwasanya unta ni adalah unta, ada hari dia untuk dia minum, jangan kacau. La tamassuha bisu'in, jangan ganggu dia, jangan kacau dia. Maknanya kalau jangan kacau, jangan ganggu. Kalau kamu kacau, apa akan berlaku? Kamu akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mereka apa ni? Yang mereka rasa, dia kata sakit hati, hasad, dengki lah. Macam mana ni? Dulu kami bebas saja, tak ada apa-apa pun. Sekarang dengan sebab unta ni, mana kami jadi susah. Tak boleh nak senang-senang pergi guna air tu pada masa hari unta tu minum kat situ, kami tak boleh buat kacau apa. Jadi itu yang menyebabkan mereka rasa dengki. Mereka dengki kepada unta tu, dengki juga kepada Nabi Saleh sampai membawa kepada nak membunuh unta dan nak membunuh Nabi Saleh. Mereka membuat rancangan. Jadi Qudar bin Salif ini ialah, dia kata orang yang asqaha, yang paling, dia kata apa tadi? Yang paling celaka. Maknanya dia ni dalam kalangan orang-orang kaum Samud ni, dia lah yang paling berani, yang paling apa orang kata apa? Yang paling berani, yang paling tegap, yang paling cergas, yang semua paling ada kat dia, paling yang tak baik lah. Yang paling tak baik yang ada pada dia. Semua ada pada dia. Jadi dia lah mengetuai. Dia hasut lah. Dia hasut. Mari kita bunuh saja unta ni. Sebab kita tak boleh senang dengan ada unta ni. Kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya untuk kita mengambil air untuk minuman kepada ternakan kita dan kita sendiri. Jadi dalam komplot tu adalah dalam apa yang dia ajak tu, maknanya ada yang ikut dia lah, ikut dia hendak membunuh unta tu. Akhirnya dia paling berani, dia lah yang mula. Dia bunuh unta tu. Dan kemudian disembelih, kemudian dimakan sama-sama. Dekat ni disembelih, dimakan. Makna orang-orang yang sokong dia tu, mana ikut sembelih, ikut makan daging unta tu. Kemudian ingat, Allah telah beri ingatan. La tamassuha bisu, jangan kamu usik unta ni. Ini bukan setakat usik lagi, dah sampai bunuh, dah makan, sampai makan dah daging unta tu. Jadi Allah pun dah bagi tahu melalui wahyu kepada Nabi Saleh bahwasanya kalau mereka melakukan taghut, melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mana unta itu sampai terbunuh, maka mereka akan mendapat siksa selama 3 hari. Allah bagi tempoh 3 hari. Sehari muka mereka akan menjadi warna kuning kan? Hari kedua akan menjadi warna merah, dan yang ketiga hari ketiga menjadi warna hitam. Lepas tu petang tu, maka segala pengikut, mana pengikut Nabi Saleh, ikutlah Nabi Saleh. Mereka yang tak ikut bersama dengan Qudar bin Salif tadi, yang tak ikut sembelih, yang tak ikut makan, yang tak ikut pesta-pesta suka-suka dengan memakan daging naqatullah tu, mereka selamat bersama-sama Nabi Saleh, dan yang lainnya diturunkan oleh Allah satu bukitkan kan yang kuat, sehingga sehingga gendang telinga mereka pun
pecah, perut mereka pun sehingga pecah dengan sebab suara yang kuat itu. Itulah dia yang disebutkan oleh Allah dengan ringkas saja di sini. Izim ba'asa ashqaha. Kaum Samud ni mendustakan Rasulnya dengan sikap angkuh dan melampaui batas. Nah, bukan semua, tetapi ialah Hudar bin Salif dengan kuncu-kuncu dia lah, dengan kawan-kawan dia. Itu yang dikatakan kaum yang bersikap angkuh dan melampaui batas. Melampaui batas sehingga mereka menyembelih naqatallah. Naqatallah. Izim ba'asa ashqaha, ketika bangkit memimpin mereka orang yang paling celaka. Yang bangkit memimpin mereka ini, kaum Samud ni, orang yang paling celaka. Ini orang yang dimaksudkan di sini ialah Hudar bin Salif. Qaf dal ra Hudar. Yang bagi nama lah Hudar. Jahat. Hudar bin Salif, sin alif lam fa. Hudar bin Salif. Kemudian berlakulah dialog di antara Nabi Saleh dengan kaum dia. Faqala lahum Rasulullah. Maksud di sini Rasulullah bukan Nabi kita, iaitulah Nabi Saleh, pesuruh Allah, iaitulah Nabi Saleh ni, Rasulullah lalu berkata kepada mereka, faqala, maka berkatalah oleh Rasulullah, iaitu Nabi Saleh, faqala lahum, berkatalah kepada mereka, lahum, hum, kepada siapa? Kepada kaum Samud. Faqala lahum, maka berkatalah kepada mereka, lahum, kepada kaum Samud, Rasulullah, itu Rasul Allah yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Apa yang dia kata? Apa dialog dia? Apa Nabi Saleh kata kepada kaum Samud? Naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallah. Kalau kita tengok di sini, naqatallah ialah terus dengan makna untuk Allah. Tapi di sana ada yang tersirat sebelum daripada naqatallah itu, iaitulah yang disebut sebagai biarkanlah untuk Allah itu meminumnya dan minumannya. Biarkanlah, mana jangan kacau. Biarkanlah atau peliharalah unta betina Allah itu dan minumannya. Itu dialog dia. Nabi Saleh kata, naqatallahi wa suqiyaha. Biarkan unta Allah ini dan minumannya. Biarlah dia senang lenang minum. Jangan usik-usik, jangan kacau. Dia wasuqiyaha. Mana biarkanlah dia, jangan buat apa pada dia, dan juga jagalah dia nak minum kat telaga tu, biarkan dia minum. Jangan kacau, jangan ganggu. Naqatallahi wa suqiyaha. Tetapi apa balasan ataupun apa reaksi daripada kaum Samud ini? Fakazzabuhu. Maka mereka itu kazzabuhu. Kazzaba. Fi'il madhi. Siapa belajar bahasa Arab? Kazzaba, kazzabu. Duduk pada hum. Asalnya pada kazzaba. Kazzaba maknanya 4 huruf. Kaf, zal 2 kali, kazzaba. Kazzaba. Mana? Ada sabdu tu atas zal. Kalau kazzaba saja, mana mendustakan. Kalau kazzaba, sangat-sangat mereka ini mendustakan. Sabdu di atas zal tu menunjukkan mereka ni mubalaghah. Mana mereka melakukan perbuatan mendustakan tu sangat-sangat. Mana melakukan secara yang berlebih-lebihan. Kazzabu. Ada beza dalam bahasa Arab dengan sabdu saja ada beza. Kalau kazzaba biasa-biasa aja dustakan. Tapi kalau kazzaba ada sabdu, maknanya sangat-sangat mereka ini mendustakan. Fakazzabu. Lalu mereka mendustakan. Tak mau percaya, tak mau pegang kepada pesanan Nabi Allah Saleh.
Nabi Allah Saleh kata, naqatallahi wa suqiyaha, jagalah. Ini unta Allah ni, dan jagalah juga. Pada masa minuman dia tu jangan ganggu gugat dia, jangan ganggu dia. Tapi mereka mendustakan pesanan Nabi Saleh. Fakazzabuhu, maka mereka itu mendustakan Nabi Saleh. Balik kepada Nabi Saleh. Hum. Fakazzabuhu. Lepas tu sehingga sampai mereka sanggup fa'aqaruha, dan mereka menyembelih unta itu. Fa'aqaruha, aqaruhum. Mereka siapa dia mereka? Iaitulah kaum Samud ini, kaum Nabi Saleh. Lepas dusta, mereka pun lepas tak percaya, tak pegang pada pesan Nabi Saleh, mereka pun terus sembelih. Sebenarnya cerita detailnya bukan sembelih, mereka tikam dulu, dia orang panah dulu, panah kaki, panah tengkuk, panah sampai ni, barulah sembelih, dan lepas tu makan kan. Yalah, mereka nak menunjukkan keterlaluan mereka tu, nak menunjukkan mereka ini melakukan perkara itu secara yang melampaui batas. Taqwa tadi. Kemudian fakazzabuhu fa'aqaruha. Ini banyak fi'il kat sini ya. Orang belajar bahasa Arab banyak fi'il. Kazzaba tadi awal dengan kazzaba, imba'asa itu fi'il madhi, qala fi'il madhi, kazzabu lagi kita jumpa fi'il madhi, aqaru maka mereka pun menyembelih. Nya siapa? Naqatallah. Kita tengok. Ha ini menunjukkan kepada muannas. Nya. Kalau bahasa Inggeris pun dia kata ha kan. Mereka pun menyembelihnya. Fa'aqaruha. Balik. Menyembelih naqah. Kalau tadi kazabuhu. Hu tu balik kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh muzakkar. Muannas tu kata. Muannas. Yang mana kembali kepada naqatallah. Naqah. Unta tu. Unta betina tu. Fa'aqaruha. Unta lah. Unta. Naqatallah. Kalau kita nak jelaskan dia punya apa ni? Dia punya apa? Nak jelaskan hu tu siapa, ha tu siapa? Fakazzabu Saleh. Fakazzabu Saleh. Mereka pun jadi Saleh tu digantikan dengan hu. Saleh laki-laki. Kemudian fa'aqarun naqah. Tu balik kepada naqah. Maka mereka pun menyembelihlah unta betina tu. Jadi an-naqah digantikan dengan fakazzabu salihan fa'aqarun naqah. Kalau nak ikutkan. Aqaruha. Kemudian apa berlaku? Padamdama. Kalau kita tengok perkataan yang Allah sebut dia pun dam, dum-dam kan. Mana-mana berlaku perkara yang dahsyat lah. Lepas mereka mereka mendusta Nabi Saleh, dan lepas tu mereka sembelih naqah tu, sembelih unta betina tu, maka berlakulah azab Allah, iaitu yang Allah kata damdama. Fadamdama alaihim rabbuhum, lalu apa berlaku? Lalu Allah pun maka Tuhan pun memusnahkan damdama alaihim rabbuhum, disebabkan damdama alaihim rabbuhum, mana Allah musnahkan, maka memusnahkanlah Allah akan mereka, atas mereka. Damdama ni Allah yang lakukan, Allah buat perkara ni, Allah musnahkan. Padamdamallah, saya macam tu. Padamdamallahu alaihim, Allah musnahkan mereka. Itu ada Rabbu. Padamdama alaihim rabbuhum. Kenapa Allah musnahkan?
dengan sebab bizambihim, dengan sebab dosa mereka. Dosa mereka apa? Sebab mereka tak percaya, tak Percaya. pegang kepada pesan Nabi Saleh, sebab mereka sembelih terus naqah tu. Itu dosa mereka. Itu dosa mereka. Jadi Allah balaskan dengan dam-dama. Allah musnahkan mereka. Macam mana Allah musnahkan mereka? Tadi saya sebut, dia kata 3 hari. 3 hari mereka ini akan berubah daripada muka kuning, merah sampai kepada hitam. Hitam, bila sampai hitam saja, maka turunlah azab Allah. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Orang itulah orang yang Qudar bin Salif ini dengan pengikut-pengikut dia. Geng dia saja. Geng lain yang tak ikut sama, dan Nabi Saleh bawa dah sama-sama dia. Selamatlah mereka itu. Ni Qudar bin Salif ni dengan kuncu-kuncu dia, pengikut-pengikut dia, dan yang apa ni? Yang menyetujui apa yang dibuat oleh Qudar bin Salif. Ustazah, Ya. wajah mereka tu bertukar 3 hari tu sebelum yang gempa bumi yang dahsyat tu lah kan? Sebelum tu. Sebelum sambar mereka lah. Oh, yalah. Mungkin Sebab Allah bagi lagi masa untuk mereka. Mungkin Allah bagi masa untuk mereka bertaubat ke apa ke, tapi mereka tidak bertaubat, terus saja Allah hukum dengan hukuman yang tasawwur. ni dan kena sambar peti tu lah. Maka Tuhan pun memusnahkan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum, dengan sebab apa? Disebabkan dosa mereka bizambihim. Kemudian lalu Allah fasawwaha, menyamaratakan mereka dengan tanah. Fasawwaha, samaratakan mereka dengan tanah. Maknanya hancur lah. Mana habis semua. Samarata dengan tanah. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Allah nak takut apa? Allah tak takut terhadap tindakan apa yang Allah lakukan kepada mereka. Nak kata apa? Nak kata Allah ni tak adil kah? Nak kata Allah ni zalim kah sampai macam tu sekali ya? Habis disamakan, samaratakan dengan tanah. Tapi ingat, Allah telah berikan kepada mereka daripada awal sampai akhir. Ayat itulah memberikan kepada mereka seorang Rasul yang mengajak mereka. Ajak dulu dengan baik, supaya beriman kepada Allah yang satu. Jangan sembah berhala, jangan buat kelakuan yang tidak baik. Sudah diperingatkan berkali-kali. Makna Allah tak adil ke? Allah dah bagi tahu dah, kalau buat tak elok aja, azab akan menimpa. Tapi mereka tetap juga dengan degil mereka, dengan sombong mereka, tak nak dengar seruan yang dibawa oleh Nabi. Begitulah yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Rasul ni yang Allah utuskan ni, Allah utuskan Rasul sebab Allah kasihan kepada manusia. Allah kasihan kepada manusia sebab tak nak manusia menerima azab yang sangat pedih di hari akhirat. Diutuskan Rasul kerana untuk mengajak mereka dengan baik. Mengajak manusia dengan baik supaya menyembah Allah yang satu, buat ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah. Makna jangan tak dengar apa yang disampaikan oleh para rasul. Para rasul adalah utusan daripada Allah. Jadi dah lama dan dah banyak perkara yang Allah berikan kemudahan kepada manusia untuk mengikut segala perintah Allah. Tetapi manusia kalau degil juga, inilah yang mereka akan terima. Jadi Allah tak takut. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak takut terhadap akibat tindakan mereka. Mereka nak kata Allah itu tidak adil, Allah itu zalim, nak kata Allah itu sangat sangat menyeksa hamba-Nya, tidak. Sebab Allah dah bagi peluang, macam-macam peluang.
dengan mengutuskan para nabi, dengan mengutuskan para rasul untuk menyeru umat itu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi oleh kerana mereka degil juga, tak dengar juga, maka terimalah. Jadi Allah ini nak mengatakan Allah ini Allahu Azizun Zuntiqam. Allah Maha Perkasa. Allah akan membalas setiap orang yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Allah adalah adil. Allah tidak zalim. Kira-kira Ustazah zaman kita dulu beruntung sebab ada rasul diutuskan, kan? Hak kita ni sekarang ni tak ada, tapi digantikan belum macam Ustaz. Sebenarnya kita pun Allah dah utuskan, dah utuskan para rasul juga, iaitu rasul yang akhir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti oleh para sahabat lepas tu, kemudian para tabi'in, kemudian sampailah kepada zaman kita ini ada saja orang yang menyeru kepada kebaikan yang disebut sebagai da'iyah. Ustazah Kak Mun tengah nak cakap tu, anak Kak Mun call, dia nak balik Temelus. Semalam dia bawa saya bincang kan. Nah, saya kata ni macam ni. Untunglah pada zaman dahulu ada Allah hantar rasul, ya, nabi-nabi untuk mengingatkan umat. Tapi zaman kita ni selepas Nabi Muhammad kita tak ada, tapi kita punya alim ulama untuk menyampaikan berita-berita ni kan. Contohnya macam Ustazah lah, kalau Ustazah tak cerita kat kami tak belajar tahu seluruhnya kan, sebab Ustazah baca tafsir. Tapi Ustazah yang baru-baru ni kan, Ustaz Wadi kata, Ustaz Wadi cerita kita ni terlalu berani duk lawan, tak percaya Ustazah. Tak percaya mukjizat. Macam contoh tadi kita nak cerita tu mukjizat Nabi Saleh kan. Itu mukjizat, tapi pada mereka zaman sekarang ni dia warning lagi kita, dia warning Ustaz Wadi tu. Ustaz, kalau Ustaz nak cakap tu baik-baik sikit, fikir sikit, guna akal no. Lagu tu dia cakap kat Ustaz tu. Lepas tu dia kata apa? Ni apa ni cerita? Nabi duk naik atas langit, naik borak apa ni, dia kata. Macam tu Ustazah. Kita nyampai ke lah ni pun susah Ustazah. Kalau katalah, saya teringat ni Ustazah dah cerita macam kata Nabi unta keluar dari batu kan. Dia kata unta keluar batu. Saya tanya lu Ustazah, cakap dulu. Tapi kita tak berani nak cakap lah kan. Zaman ni punya susah tu. Yang tu pun kita kena ingat lah ni. Pasal itulah tak tahulah apa malapetaka kita dah terima kan daripada Allah SWT. Sebab umat tak percaya. Kamu dah cakap, dengar? Tak dengar? Tak semua kawan-kawan. Tak kawan-kawan. Banyak kaum kita sekarang ni ada yang tak percaya. Dengar. Itu yang betul ya Ustazah? Ya. Itu yang kata apa? Boleh bilang kat Ustaz, kalau nak cakap jangan lebih-lebih. Fikir-fikir tu dia bilang lagu tu Ustazah. Mana tak lebih lah. Cakap pada perkara yang nyata berlaku. Contohnya. Sebab dia kata dia depa ni pakai akal Ustazah. Pakai hukum akal. Tak adil lah. Mana boleh. Depa mengatakan. Tapi kalau itu akidah betul. Yang Pak Hashim sangat takut. Akidah lari habislah, takutlah kita. Kita kena sedar bahawasanya kalau sebelum ni tak ada. Kita kata COVID ni kan. Lepas tu ada COVID ni. Kalau orang yang mukmin sebenarnya dia akan rasa bahawasanya kemungkinan inilah dia dugaan Allah kepada kita.
Dugaan iaitu Allah beri kepada kita benda yang tak nampak. COVID ni mana nampak, tak tahu. Sakit, tak tahu. Mati. Mana kita tak nampak. Bila keadaan begitu, maknanya musibah yang tak nampak pun kita masih berada di dalam keadaan yang macam orang tak nak percaya. Ini semua keadaan lah, ini semua apa ni, konspirasi lah, apa macam-macam lah. Jadi Allah kata okey, kalau kamu tak percaya juga lagi, okey aku bagi sekarang lah. Banjir datang dengan beberapa jam saja, habis semua. Yang nampak. Kita tak tahulah kalau yang nampak ni pun kita masih duk blur lagi. Sungguh. Ragu-ragu lagi. Kepercayaan kita kepada kuasa Allah SWT. Tak tahulah Allah nak bagi apa lagi. Itu yang kita takut. Tak tahu apa lagi yang Allah nak bagi pada kita. Yang tak nampak pun kita masih macam tu. Bila yang nampak pun masih teruk lagi kita, maka kita tak tahulah apa yang Allah akan bagi pada kita. Tak nampak macam mana lagi ya. Berdoa sajalah supaya Allah jauhkanlah ya Allah. Jauhkanlah Allah kita daripada bala bencana ya Allah. Tetapkanlah hati kita. Tetapkanlah keimanan kita ya Allah. Itu je kita boleh minta. Kan? Itu yang kita sangat takut sekarang. Kita sangat takut sekarang. Betul saja. Dalam kita tak ni pun datang pula yang tak nampak juga. Segala mikron campur dengan apa benda pula. Dia kahwin dua-dua tu. Macam-macam. Lepas tu mulalah tuduh menuduh. Macam-macam saja. Apa? Inilah yang dikatakan akhir zaman kan. Akhir zaman yang seperti mana kita baca dalam hadis akhir zaman tu memang ya. Iyalah. Tak dengar. Ni apa ni Datin cakap kata di Arab Saudi tu ada tempat yang ada dah tak boleh kuat azan, tak boleh kuatkan Quran. Ya. Betul. Itulah Salman nak kata negara Arab bertukar suasana ke ala Eropah. Ala Eropah, ala Amerika lah. Dah ketinggalan daripada Amerika. Itulah susah hati dengar lagu tu Ustazah. Pada negeri yang ada Kaabah apa semua tu macam mana apalah akan berlaku, kita tak tahu ya. Akan berlaku akhir zaman. Tak tahu. Kita kena rasa takut banyaklah. Kita bersiap sedia lah. Apa pun kita siap sedia sentiasa. Ingat sentiasa kepada Allah. Kalau kita sentiasa ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Allah ingat kepada kita. Pasti Allah sebut dah. Kalau kita sentiasa ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Okey, kemudian apa lagi saya sebut tadi? Tentang ni kaum Nabi Saleh ni kan. Maka itulah dia mana balasan yang mereka terima. Balasan yang mereka terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbah. Dalam tafsiran tentang Allah, kaum Nabi Saleh ni dipanggil kaum Samud tu adalah ikut kaum atuk dia kan, atuk dia punya kan. Samud. Mana sebab Nabi ni dia berketurunan kan, keturunan bersama-sama kan. Lepas tu bila Allah dah turunkan semua bala tu peti apa semua, makna hapus, tak ada tinggal lagi ke kaum Saleh. Tak ada tinggal. Tak ada. Hanya pengikut tu lah, pengikut yang ikut Nabi Saleh tu. Mengikut yang beriman. Yang beriman tu adalah. Okay. Itulah pula yang akan menyambung kan. Di sini Ibnu Abbas ahli tafsir. Ibnu Abbas, itulah sepupu Nabi Abdullah Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak takut kepada siapa pun dengan tindakannya itu. Dengan tindakan Allah melenyapkan, menyamakan mereka itu dengan tanah tu.
Maka Allah tidak takut kepada sesiapa pun dengan tindakannya itu. Ibnu Katsir pula berpendapat, kata-kata ini adalah bukti utama kesesuaian ayat. Abu Hayyan pula berkata, secara zahirnya, ini adalah celaan ke atas mereka dan kesan dari perbuatan mereka. Nana celaan ke atas kaum Samud ni yang durhaka ni, yang taghut ini, dan kesan dari perbuatan mereka. Maksudnya di sini ialah sesungguhnya Allah SWT tidak sedikit pun takut akibat perbuatannya. Akibat perbuatan menyiksa kaum Samud ni. Menyiksa ke atas mereka. Kerana dia amat adil di dalam membuat keputusan. Allah amat adil di dalam menjatuhkan hukuman. Az-Zamakhsyari pula mengatakan, juga, Allah tidak sedikit pun takut disebabkan tindakannya akan akibatnya dan kesan buruknya. Sebagaimana takutnya orang yang telah dijatuhkan hukuman oleh raja. Boleh juga sekiranya mana yang kaum Samud ini bermaksud maka sama ratalah mereka dengan bumi atau di dalam kebinasaan. Allah tidak takut akibat kebinasaan mereka. Allah tidak takut. Jadi itulah akhirnya balasan kepada kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh yang mereka itu sombong dan mereka itu belum lagi lah, belum sampai lagi. Sebab dia ni awal-awal lagi. Israel ni ada semasa Nabi Ibrahim lah dengan anak-anak dia kan. Anak-anak Nabi Ibrahim tu yang melahirkan Bani Israel, anak-anak Nabi Ibrahim. Ya. Okey. Kita pergi kepada surah yang seterusnya. Surah seterusnya. Kita dinamakan surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Malam. Lail malam. Demi malam. Di sini saya lihat ayat ni macam mudah sikit. Macam mudah sikit kita nak cari mana dia uslub ataupun laras bahasa sumpah mana dia. Yang saya kata ada 3 syarat mesti ada. 3 syarat mesti ada. Ada huruf sumpah. Ada kataan yang digunakan untuk sumpah. Dan mana dia jawab sumpah. 3 ni. Ayat-ayat akan datang mesti mengandungi 3 ini dengan tujuan apa? Didatangkan dengan laras sumpah ni tujuan apa? Allah nak menguatkan sesuatu ayat dia, statement dia tentang apa. Kalau kita baca ayat sebelum ni, Allah nak kata apa? Ayat sebelum ni Allah nak kata qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Bila Allah sumpah semua, Allah nak menguatkan bahawa berjayalah orang yang menyucikan. Berjayalah orang yang menyucikan jiwa, zakah, dan waqad khaba man dassaha, dan binasalah orang yang mengotori jiwa. Jadi Allah sumpah tu Allah nak kata tu. Tazkiyatun nafs. Kita pergi kepada perkara yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafs, itu cuci diri. Cuci diri daripada apa? Kalau kita kata tazkiyatun nafs, kita nak cuci diri kita. Nak cuci diri kita apa? Nak pergi mandi kan? Bukan. Cuci jiwa kita. Cuci jiwa kita daripada apa? Yang pertama sekali yang paling besar ialah kita sucikan diri kita daripada syirik. Jangan kita anggap mudah syirik ni. Jangan kita anggap kata tak apa, tak kena mengena dengan aku. Aku tak syirik punya lah. Jangan. Sebab syirik ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Ada syirik besar macam kita nampak lah tu. Orang duk sembah tu pekong tu syirik besar, syirik yang nampak. Syirik kecil ni, tak nampak. Mungkin kita lakukan. Kita pergi jumpa Tok Pomo, kita percaya.
kita percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Tu syirik juga. Syirik. Jangan kepada yang Ha, kafir. jadi, jadi ini sangat-sangat diambil berat apa ni agama kita dalam perkara syirik. Di sini saya nak bawa satulah untuk kita kata nak mengelakkan daripada syirik ni bagaimana nak mengelakkan daripada syirik. Kan Elakkan diri daripada syirik kecil ya Ustazah. Syirik syirik besar besar dah lah. Syirik besar dan syirik kecil lah. besar dah jelas lah. Zaman dulu kan mereka pun sembah Tok Pekong semua, tapi zaman ni tak ada lah kalau nak suruh sembah Tok Pekong tak ada. Tak guna lah. Tak guna semayang dia apa semua dia tak guna. Kalau dia syirik. Walaupun dia masih. Macam orang munafik lah. Dia munafik. Munafik mana apa? Mulut saja cakap tapi hati lain. Hati tak percaya. Hati tak percaya sepenuhnya kepada Allah. Semayang lah. Orang semayang dia semayang. Ustazah, macam yang Ustaz Wadi kata tu, orang tu dia kata, saya Islam, saya Melayu, saya Islam, saya beriman, saya tahu rukun iman. Dia tahu saja, tapi dia tak percaya yang mujizat-mujizat tu Ustazah. Ya. Tu dia kata munafik juga lah. Lagi dahsyat. Boleh membawa kepada kufur pula. Tak percaya kepada perkara-perkara ghaib. Mukjizat perkara ghaib lah. Kita tak nampak sekarang ni, kita tak nampak dah mukjizat yang Allah beri kepada Nabi-Nabi itu. Jadi benda ghaib kita tak percaya. Jadi kita dah masuk dalam kufur. Kufur. Kafir lah kita. Okey Ustaz. Syirik kecil tadi macam mana Ustazah? Syirik kecil macam kita kata tu lah. Kita riak. Kita riak. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, tetapi nak nunjuk-nunjuk. Riak tu makna menunjuk-nunjuk. Riak kan. Ataupun percaya perkara-perkara yang berlaku tu disebut sesuatu lah. Insting badan kita. Kalau hang tak pi tengok tak laku lagi benda. Mana Kan? kita suka kan. Benda khurafat lah. Yang khurafat. Itu Dengan suara burung tu dia. Apa nak mati hari ni, burung hantu ni. Kecil dulu kan. Takutlah kita ni. Dengar burung tu. Macam-macam perkara khurafat. Jadi apa ni? Membawa kepada syirik. Ustazah. Ya. Orang tua kan selalu cakap kan, kalau nak tidur malam jangan lupa letak penyapu lidi kat belakang pintu, dia kata. Untuk elakkan sihir, kata. Itu syirik tak tu? Yalah. Kenapa nak takut dengan penyapu lidi pula? Kita menjadikan satu kepercayaan yang kita pegang teguh. Kita pegang teguh sangat. Mana percaya sangat. Lagi satu anak nak kahwin Ustazah. Ni anak Fat nak kahwin ni, jangan hang baling baju kat tatap noh. Syirik tu. Takut hujan. Jangan tak pasai-pasai Ustazah. Baju pengantin naik atas atap Ustazah. Anak Fat nak kahwin ni. Hang jangan baling pula baju pengantin atas atap Fat lah. Syirik tu. Khurafat. Bomo banjir ada. Dah. Pada banjir ni ada bomo pula dah. Itu jadi orang kita ni bila dia tak belajar, dia ikut je, dia percaya je. Tapi memang betul Ustazah, mak saya pun letak penyapu lidi belakang pintu. Saya pun duk ikut, tak tahu apa hal. Tapi tak adalah bergantung kat penyapu lidi tu. Kan? Letak kat pintu belakang tu takut orang sihir. Tapi sebenarnya apa nak takut penyapu lidi pula jadi penahannya. Syirik lah tu. Syirik kecil nama dia. Kita kena belajar. Kalau tak belajar memang kita ikut je. Ustazah tambah sikit lagi tadi. Apa tadi? Ni di sirah ni. Benda kata ni. Orang-orang politik ni. Percaya kepada bomo, kepada sihir. Dekat-dekat nak pilihan raya, pakak pergilah jumpa. Kita tengok rumah bomo tu kereta menjalak saja. Dekat-dekat ni. Semua macam-macam. Itu orang untuk pelajar
pelajar. Jadi mana kita memang ambil ringan, ambil mudah sangat perkara yang macam itu. Dah terpengaruh Ustaz. Sebab dia tak faham. Bahasanya amalan dia terbatal lah. Amalan dia tak guna. Kalau dia masih macam tu keadaan dia. Janganlah nanti jadi kes-kes Mustah Hashim apa? Mona Pendi. Oh, jangan, jauhlah, selesaikan oleh Allah SWT. Ya. Okey, cuba kita tengok simple saja untuk kita elak daripada syirik kan. Apa yang Bunda tahu daripada bacaan suratul Ikhlas? Suratul Ikhlas. Bunda suratul Ikhlas? Allah. Suratul Ikhlas apa dah? Betul. Allahu ahad. Ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tengok simple saja, 4 ayat saja. Tetapi dia mengandungi khasiat yang amat besar. Kenapa? Cari Allah yang satu. Qul huwallah ini mengandungi apa? Mana kita lihat di sana, maknanya dia ada memuatkan tentang apa? Pendekatan dia tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah qul huwallahu ahad. Maknanya Satu. keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni mengandungi mana kekuasaan, menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu adalah satu. Allah itu tunggal, satu. Ingat tak saya berapa kali sebut ni? Kenapa ayat ni diturunkan? Ada sebab nuzul ke? Kenapa? Nuzul. Sebab nuzul dia? Sebab nuzul dia. Cerita apa? Ibnu Abi Hatim tu kan? Apa cerita dia? Sebab orang musyrikin Mekah ni tanya kepada Rasulullah, apa rupa Tuhan kamu ya Rasulullah? Tuhan kamu rupa dia macam mana? Tuhan kamu tu banyak ke? Berapa ke? Kami banyak ni keliling Kaabah ni 360 mana berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Tuhan kamu rupanya macam mana ya Rasulullah? Bilangannya berapa ya Rasulullah? Itu sebab Allah kata qul, katakanlah oleh kamu wahai Muhammad kepada mereka, pada yang bertanya tu, Allahu ahad, Allah kami, Tuhan kami satu je. Tuhan kami ahad. Ahad. Itulah juga yang disebut oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika dia diseksa oleh orang-orang musyrikin. Nak suruh kata berhala itu Allah. La ta'uzza tu Tuhan kamu. Nak suruh kata Tuhan. La ta'uzza manata. Nak suruh kata berhala di keliling Kaabah itu Tuhan. Dia tak kata. Dia akan kata ahad. Tuhanku hanya ahadun ahad. Allah adalah satu. Qul huwallahu ahad. Dan macam mana lagi rupa Tuhan kamu? Sifat dia macam mana? Allahus samad. Allah tu, Allah kami tu, Tuhan kami tu tempat bergantung. Tempat kami minta apa pun tak minta kepada lain. Kami tak minta kepada berhala tu. Kami tak minta kepada pokok tu. Kami tak minta kepada batu tu. Kami tak minta kepada orang tu. Tuhan kami adalah tempat kami bergantung. Apa-apa kami nak minta hanya kepada Allah. Kami tak minta kepada bomo. Takkan tak faham kot. Orang politik tak faham. Suratul Ikhlas tu dia tak faham ke? Fahamlah betul. Sebab takut nanti dia bila dia cap syirik habislah syirik. Lagi apa yang ada di dalam Qul huwallahu ahad, iaitu dia menolak segala macam kemusyrikan. Mana ada Qul huwallahu ahad, bila kata Qul huwallahu ahad akan menolak segala macam kemusyrikan. Musyrik, isyrak kepada Allah, syirik kepada Allah melalui apa? Melalui sembahan, melalui
melalui bomo-bomo yang kita minta, melalui orang-orang yang tertentu yang kita muliakan, kita besarkan. Jangan. Mana menolak segala macam kemusyrikan. Kemudian apa lagi? Menerangkan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada baginya sekutu yang sama dengan dia, yang menyamainya. Jadi apa balasannya kalau kita mempercayai demikian? Kita faham terhadap ayat ini. Kita faham gitu. Dia ada tentang mana memuatkan tentang penegasan keesaan Allah. Dia menyatakan tentang menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Maka apa balasan daripada Allah? Iaitulah Allah kata, Rasulullah kata di dalam hadis dia, siapa yang membaca dengan ikhlas. Siapa yang baca dengan ikhlas. Baca pun kena dengan ikhlas. Jangan baca je, aku baca apa ni? Tak faham apa pun. Aku baca apa ni? Benda. Baca pun tak tahu baca. Ya Allah ahad. Allah kata kena baca. Baca 10 kali baca. Allah ahad, Allah baca. Jadi kena faham. Itu makna kata kita kena tadabbur. Bila sampai kepada kita baca Qul huwallahu ahad, ingat. Ini nak menunjukkan Allah tegas di dalam menyatakan yang dia adalah satu. Qul huwallahu ahad. Allah menyatakan bahawa Allah menolak segala bentuk musyrik, segala bentuk syirik. Mana ayat ni Allah tolak segala bentuk syirik. Tak kira lah syirik kepada benda ke, syirik kepada orang ke, syirik kepada, kalau kita percaya kepada sesuatu fahaman pun jadi syirik juga. Orang sekarang banyak ism macam ism. Tak tahu saya nak sebut apa sekularisme lah, apa dia lagi, pluralisme lah, apa macam-macam mama tu. Kalau dia betul-betul pegang dengan tu, mungkin akan membawa kepada syirik. Jadi tak ada. Allah hanya kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya kepada Allah yang satu. Jadi hadis dah kata, siapa yang baca dengan ikhlas, maka dia akan beroleh syurga. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi saya takut kalau tak ada dinyatakan daripada siapa, saya pun takut nak cakap. Tapi oleh kerana dia kata datangnya daripada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Itu seorang rawi, periwayat hadis yang sangat-sangat terkenal, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegang. Tak susah pun. Semua orang dah hafal dah. Kadang-kadang kita susah payah nak cari doa ni. Ini pun sudah menjadi satu. Kalau kita istiqamah. Istiqamah kita buat. Apa makna istiqamah? Kita berterusan terus. Jangan buat sekali, sebulan tak buat. Buat sekali, 2 minggu tak buat. Buat sekali, setahun baru buat lah. Tunggu bulan puasa baru nak buat banyak amalan. Tak boleh macam tu. Kita istiqamah. Istiqamah dari sekarang. Ustazah, surah Al-Ikhlas ni boleh menafikan agama-agama lain. Ya. Sama agama dan ism yang lain. Antara boleh menafikan agama lain. Itu saja. Ini ada satu cerita. Abu Hurairah juga ni. Abu Hurairah. Satu ketika dia berjalan-jalan lah dengan Rasulullah. Jalan-jalan dengan Rasulullah. Dalam tengah-tengah dia duduk berjalan tu, dia dengar Rasulullah kata apa? Pasti. Dia dengar macam tu. Rasulullah kata pasti. Apa benda ni dia heran. Apa yang pasti ya Rasulullah? Apa yang pasti ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata, apa ni? Orang yang pasti tu makna pasti masuk syurga. Maknanya Rasulullah dengar orang baca tu lah, Qul huwallah tu. Rasulullah dengar orang baca Qul huwallah, kemudian dia berhenti, dia kata pasti. Terkejut Abu Hurairah.
Terkejut Agak Abu Hurairah berkata, pasti apa ya Rasulullah? Pasti masuk syurga. Jadi ini bermaksud maknanya orang yang membaca qul huwallah tu, maknanya dia boleh masuk syurga. Kemudian bila Abu Hurairah dengar tu, dia pun nak cepat-cepatlah nak bagi tahu kepada orang yang baca tadi tu supaya dia suka. Tapi dia teringat pula, dia nak pergi makan tengah hari lah dengan Rasulullah. Nanti terlepas makan tengah hari dengan Rasulullah, aku nak makan tengah hari kan pulang. Tak boleh, lepas tu aku pergi bagi tahu kat dia. Kemudian dia pun pergi lah makan tengah hari dengan Rasulullah dulu, nak ambil berkat kan, duduk makan tengah hari dengan Rasulullah. Kemudian dia pun lepas makan tu terus lari nak pergi bagi tahu. Tiba-tiba tengok orang tu tak ada dah. Nak bagi tahu, nak berita gembira kepada orang tu yang membaca qul huwallahu ahad. Tengok ya mana besarnya pahala seorang yang membaca qul huwallahu ahad. Ustazah, Ya. Papa ada ingat juga cerita pasal qul huwallah tu. Papa pernah cerita masa kat Masjid Al-Falah, surah Al-Ikhlas ni kalau tak salah, tapi tak tahulah hadis ni sahih, tapi rasanya sahih kot. Riwayat oleh siapa tak tahu, ketika Rasulullah keluar berjalan-jalan, Rasulullah rasanya Ustazah pun dah tahu cerita ni kan. Papa pernah cakap dekat masjid dulu, ketika Rasulullah keluar bersia-sia ke kota Madinah agaknya. Tak ingat lah, dah lama cerita ni. Lepas tu tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Jibril. Dia kata, kenapa mendung hari ni? Dia cakap, tapi nampak macam panas. Tapi nampak macam, rasa macam mendung. Dia kata, so Rasulullah, Jibril jawab dekat Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, seorang sahabatmu telah pun wafat, meninggal. Dia kata, kalau tak salah sahabatnya bernama, kalau pas salah Ustazah betulkan, Muawiyah rasanya. Dia meninggal dunia ketika itu. Jadi dia kata kenapa pula mengena dengan langit semua jadi mendung, cuaca gelap. Bukan cuaca gelap. Jadi macam seolah-olah gelap lah. Gelap. Alam jadi gelap. Ditutupi oleh 70,000 malaikat Ustazah. Jibril cakap. Jadi Rasulullah tanya, apakah amalan si Muawiyah ni ketika dia hidup? Habis Jibril kata, sekarang ni kau tengok matahari ada tapi telah ditutupi oleh sayap-sayap Jibril sebanyak 70,000 malaikat menutup awan-awan. Jadi Rasulullah tanya, apakah amalan si Fulan ni ketika dia hidup? Jibril kata, kalau kau nak tahu Rasulullah ketika hidupnya, bangun, duduk, celik mata, makan, minum, tidur je. Dia tak baca qul huwallah. Apa saja yang dia buat, berdiri, apa saja yang dia buat Ustazah, melainkan tidur je. Maknanya dalam satu hari tu dia baca surah Al-Ikhlas tu berapa banyak dia baca tu Ustazah. Dan akhirnya ketika dia wafat, alam buana menjadi gelap gelita ditutupi oleh 70,000 malaikat. Jadi bermakna seolah-olah macam membawa jenazah ni, bawa ke atas rohnya tu Ustazah. Apa betul ke cerita ni Ustazah? Saya tak pernah jumpa lagi. Ustazah nanti Tapi tak apalah kalau Ustazah tengok nanti. mana tu di antara menambahkanlah kita kan. Menambahkan baca surah Al-Ikhlas nanti Ustazah. Sebab ada yang lain juga. Ni yang saya ambil daripada Umar bin Al-Khattab. Siapa Umar? Sahabat. Berita tentang qul huwallahu ahad juga. Ini dikatakan bahawa Mu'adz bin Anas meriwayatkan bahawa Nabi telah bersabda, sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad sehingga selesai, jangan tak selesai, jangan separuh-separuh, sehingga selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di syurga. Itu lalu Umar bin Khattab berkata, maka aku akan semakin banyak membacanya wahai Rasulullah. Umar kata aku akan makin banyak membaca, semakin banyak membacanya wahai Rasulullah. Jawab tadilah macam pasal tadi, mungkin dia memang banyak sekali membaca qul huwallah. Ada had-hadnya. Bukan setakat 10, banyak dia baca. Jadi Rasulullah pun bersabda, Allah itu suka yang paling banyak dan yang paling baik. Rasulullah jawab, Allah suka yang paling banyak, yang paling baik. Maka eloklah bacalah banyak.
baiknya, eloknya surah Al-Ikhlas itu, Allah suka yang paling banyak, yang paling baik. Jadi macamlah juga kita dengar salawat kepada Nabi kan. Buat banyak-banyak salawat kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyak kita buat. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Ya, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Tadi hadis tadi diberitahu oleh Umar Al-Khattab melalui Anas. Ya. Hadis oleh Anas, riwayatkan oleh Anas. Muaz Ustazah. bin Anas. Muaz bin Anas. Anas. Muaz bin Anas ni sahabat Nabi, Ustazah. Ya. Okey, itulah makna di antara kita nak mengelakkan, nak menjauhkan diri kita daripada syirik kepada Allah. Saya hubungkan ni iaitu dengan makna taghut tadi tu. Taghut ialah menyombongkan diri dan melakukan banyak maksiat. Jadi termasuk jugalah ini, iaitulah satunya yang pentingnya ialah syirik kepada Allah. Jangan taghut. Taghut ini termasuk di dalam makna kata syirik kepada Allah. Ya. Okey. Kita pergi kepada ayat dia tadi. Wal-lail. Wal-lail idza yaghsha. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni adalah makiyah juga, mengandungi 21 ayat. Kenapa dinamakan surah Al-Lail? Sebab Al-Lail ni maknanya malam. Kerana ayat ini dimulai dengan sumpah. Allah bersumpah iaitu mengenai waktu malam. Apabila ia menyelubungi segala-galanya. Wal-laili iza yaghsha. Demi malam. Wal-laili iza yaghsha. Demi malam apabila dia menutupi, menyelubungi segala-galanya. Menutupi cahaya siang. Wal-laili iza yaghsha. Kita tengok sikit pada 21 ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Kita tengok dulu 11 ayat yang pertama sampai daripada wal-lail iza yaghsha sampailah kepada wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Saya nak kalau ada di kalangan kita yang boleh terangkan kepada kita semua, nak menunjukkan dia juga faham dan kawan-kawan lain juga boleh faham. Mana dia yang dikatakan laras bahasa sumpah yang mengandungi 3 rukun. Mana dia huruf sumpah, mana dia perkataan yang digunakan untuk sumpah,
Dan mana dia jawab sumpah. Dan nyatakan mana dia jawab sumpah. Boleh tak? Siapa-siapa? Siapa-siapa lah. Kalau seorang faham, insya-Allah lah. Selain pun semua insya-Allah faham lah. Kita banyak dah jumpa ni. Daripada beberapa ayat apa dulu kita jumpa laras bahasa sumpah. Dan saya sebutkan satu-satu supaya kita faham. Sekurang-kurangnya, kita dah belajar ni. Ini termasuk di dalam nahwu Arab ni. Nahwu Arab. Laras bahasa sumpah ni. Dipanggil uslubul qasam. Uslubul qasam. Uslub laras bahasa al-qasam sumpah. Harful qasam, huruf sumpah. Muqsam bi, perkataan yang digunakan untuk sumpah. Muqsam alai ataupun jawabul qasam, itu jawab sumpah. Itulah yang terkandung di dalam uslubul qasam. Okey. Siapa boleh bagi jawapan? Ayat sumpah ayat 1 sampai 3 lah salah. Okey, 1 sampai 3. Allah bersumpah apa tu demi malam yang menutup cahaya siang. Demi malam datang kegelapan untuk melenyapkan waktu siang. Kemudian Allah bersumpah juga demi siang yang apabila dia terang menderang. Dan Allah juga bersumpah ciptaan dia iaitu dia mencipta lelaki dan perempuan. Ya. Kan? Jadi yang ini bagi pahaman Kak Mun, Allah nak membuktikan keesaan dia lah, kekuasaan dia lah yang dia boleh menukarkan waktu malam ke siang, waktu siang ke malam dan mewujudkan makhluk dia lah, ciptaan dia. Manusia lah. Itu je. Dua benda di dalam uslub sumpah ni Kak Mun boleh dapat. Tapi yang last kali jawab sumpah. Mana dia jawab sumpah? Jawab sumpah dia inna sa'yakum lasyatta. Jawab sumpah. Kenapa Sesungguhnya. faham itu jawab sumpah, kenapa? Sebab ada sesungguhnya, Ustazah pernah cakap jawab sumpah tu selain daripada inna, jawab sumpah dia laqad. Macam laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu kan jawab sumpah. Ustazah cakap laqad, sesungguhnya. Betul tak Ustazah? Betul. Jadi jawab sumpah untuk surah Al-Lail ni inna sa'yakum lasyatta. Betul lah tu. Orang pun faham kan? Maknanya laras sumpah yang Allah gunakan ni, kita kena ada 3 syarat ni. 3 syarat. Pertama, satu huruf sumpah. Huruf sumpah di situ adalah waw. Ya. Kalau sebelum ini kita jumpa waw juga, tapi ada kita jumpa la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu itu adalah sumpah. La uqsim, aku bersumpah. Dia bawa dengan perkataan. Ini dia bawa dengan huruf. La uqsimu itu dengan perkataan pun juga adalah sumpah. Maknanya sini waw tu huruf sumpah. Demi malam, demi siang, demi penciptaan lelaki dan perempuan. Demi itu adalah harful qasam, huruf sumpah. Al-lail adalah perkataan yang digunakan untuk sumpah. Itu dipanggil muqsam bihi. Demi apa? Demi malam. Demi apa? Demi siang. Demi apa lagi? Demi penciptaan lelaki dan perempuan. 2 rukun kita jumpa. Okey. Mana dia jawab sumpah? Inna sa'yakum lasyatta. Allah nak kuatkan inilah. Allah sumpah tu kerana nak menguatkan ini ayat ini, iaitu sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza. Jadi maknanya aku sumpah dengan malam, siang, dengan penciptaan manusia lelaki dan perempuan untuk aku kuatkan ini. Iaitu nak mengatakan sesungguhnya wahai manusia, usaha kamu itu macam-macam, berbeza-beza di antara seorang dengan seorang.
Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Tiga sumpah, huruf sumpah dan muqassam bi itu perkataan yang digunakan untuk sumpah. Al-lail, an-nahar, wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Dan jawab sumpah ataupun muqassam alaih, jawab sumpah. So, saya dah cakap lebih 10 kali dah kan, daripada kalau daripada awal dulu kita bicarakan tentang sumpah-sumpah ni lebih 10 kali dah. Saya sebut tentang sumpah ni. Jawab sumpah. Dan mesti ada jawab sumpah. Mesti ada muqassam alaih. Mesti ada jawab sumpah. Mana jawab sumpah itulah yang penting Allah nak menyatakan apa? Sesungguhnya, wahai manusia, sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeza-beza, bermacam-macam. Wal-lail idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Kedua, kita nak tengok sebab apa turun ayat ini. Sebab apa turun? Ayat ke-5 dan ke-8 di sini disebutkan ayat ke-5. Ayat ke-5 ni itulah adapun orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat ke-8 ni apa? Dan adapun orang yang bakhil. Tadi orang pemurah lah tu, orang yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup. Kita tengok sebab turun ayat yang ke-5. Yang ke-5, adapun orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Amma wa amma man fa amma man a'ta wattaqa. Tengok Allah susun ayat ataupun susun perkataan ini, dia sesuai saja. Mana selari sesuai ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat ke-5. Adapun orang yang membelanjakan hartanya, fa amma man a'ta, membelanjakan hartanya, yang memberi. A'ta tu asal makna memberi. Ini memberi atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan bertakwa. Ayat Allah ni selalunya dia ringkas, tetapi dia adalah, kita kata meliputi. Ya. Dia ringkas tetapi dia meliputi. Dia tak kata lah fa amma man a'ta ma lahu. Tidak, dia kata a'ta saja. Bila mana a'ta, beri itu makna apa? Membelanjakan hartanya di jalan Allah. Fa amma man a'ta. Dan wattaqa, dan takwa, dan dia bertakwa. Lagi wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik. Wasaddaqa, membenarkan, mana dia percaya, membenarkan. Saddaqa, tasdiq, membenarkan adanya pahala yang terbaik. Bil husna tu maknanya pahala yang terbaik, iaitu syurga. Husna. Kepada saya cucu ada seorang nama Husna, boleh dimaknakan begitu, iaitulah pahala. Pahala yang terbaik. Itu apa? Syurga lah. Wa amma man a'ta. Pertama a'ta. Kedua wattaqa. Ketiga wasaddaqa bil husna. 3 benda ni. Apabila dia buat 3 benda ni, apa dia dapat? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nuyassiruhu lil yusra. Kami akan menyiapkan kepadanya jalan yang mudah. Saya kata yassir wala tu'assir. Allahumma yassir. Dia pada perkataan ni lah. Nuyassiruhu. Yassara. Yassaru. Fasanu yassiruhu. Kalau daripada awal kita tengok, fa amma man a'ta. A'ta tu adalah verb, kata kerja madhi.
past tense, a'ta. Wattaqa, kata kerja madhi juga. Wasaddaqa, kata kerja madhi juga. A'ta, a'taya, a'tau, a'tat, sampai bila ana a'ti, nu'ti. Wattaqa, bertakwa, ittaqa. Ni dia ada huruf sakit ni. Yang belajar bahasa Arab, dia ada huruf sakit di akhir tu. Dia alif tu. A'ta, wattaqa, yang ada alif kecil tu. Itu adalah fi'il, kata kerja yang ada huruf sakit. Memang susah sikit lah. Kita nak tasrif dia 14 tu. Nanti kita kena tengok. Kalau tengok satu contoh, kita boleh buat. Kalau kita tengok contoh yang semacam ni, kita ikut contoh tu, kita boleh buat. Wasaddaqa, ni tak ada huruf sakit. Dia semua huruf sahih. Kita boleh buat saddaqa, saddaqa, saddaqu, saddaqat, saddaqata, saddaqna. Mana membenarkan. Kalau tasaddaqa, kita tambah ta bermakna sedekah. Beri sedekah. Kalau saddaqa tak ada ta dengan makna membenarkan. Tasdiq. Saddaqa yusaddiqu tasdiq. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan, dia percaya. Percaya adanya pahala, adanya syurga, dia percaya. Maka fasanu yassiruhu, maka sa akan nuyassiru, mudahkan, yassara yuyassiru, nuyassiru. Dia perkataan fi'il di sini adalah mudhari' pula. Maka kami kelak akan menyiapkan, akan memudahkan, menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Okey, kita tengok ayat akan datang ini. Ayat yang akan datang ini ayat yang lawan kepada ayat di atas. Makna kata opposite lah. Perkataannya opposite pada perkataan di atas. Okey. Wa amma man bakhila. Adapun orang yang bakhil. Lawan kepada a'ta tadi. A'ta tadi orang yang membelanjakan harta dia. Dia pemurah, dia belanja harta dia pada jalan Allah. Ini dia bakhil. Wa amma man bakhila. Siapa yang bakhil? Siapa yang kedekut? Adapun orang yang bakhil, kedekut, dan wastaghna. Dia lawan kepada ittaqa. Ittaqa tadi orang yang bertakwa. Istaghna mana orang yang merasa dirinya serba cukup. Dia tak perlu apa. Dia rasa diri dia semua serba cukup. Istaghna. Tak perlu kepada percaya kepada Allah, tak perlu kepada semayang, tak perlu kepada istaghna. Mana lawan kepada takwa tadi tu. Istaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan. Mendustakan ni lawan kepada sedekah tadi. Jadi sedekah dia percaya adanya pahala, adanya syurga. Ini tak percaya. Kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala yang terbaik. Mana mendustakan, tak percaya ada syurga. Maka Allah kata fasanu yassiruhu. Allah perlilah ni. Kami kelak akan menyiapkan. Siapkan apa? Lil usra. Kalau tadi lil yusra, maka ini lil usra. Tadi kepada jalan yang mudah, yusra. Kepada ini usra adalah jalan yang sukar, yang susah. Inna ma'al usri yusra. Kan? Cuba tengok ayat Quran. Itu sebab orang Arab surrender. Orang Arab dia surrender dengan Arab masa zaman jahiliah tu. Surrender apabila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sebab dia kata cantiknya ayat Quran ni. Maka kami tak boleh lawan lah. Walaupun kami boleh. Boleh membawa perkataan-perkataan ayat-ayat yang cantik juga. Sebab mereka pada zaman itu mereka sangat tinggi dari segi bahasa. Sangat tinggi dari segi penggunaan bahasa Arab, tapi mereka surrender, mereka mengaku kalah. Mereka tak boleh nak buat seperti mana yang Allah sebut ni di dalam Al-Quran. Yang kita dengar pun akhir-akhir ayat itu semua bunyi beriatan. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Bunyi bagai atas.
Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mana? Cantiknya ayat dia. Okey, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna, dan mereka itu mendustakan pahala yang baik atau mendustakan husna, mana syurga, tak percaya adanya syurga, tak percaya kepada benda-benda yang gaib, maka Allah kata fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maka ketika itu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak memberikan apa-apa manfaat. Ma yughni anhu maluhu, mal tu harta. Ma yughni, asal makna yughni apa? Tidak mengkayakan dia oleh hartanya. Mana hartanya tidak memberikan apa-apa manfaat, tak guna dah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maknanya apabila kalau nasib dirinya celaka. Anhu maluhu idza taradda. Kalau dah mati tak ada, harta tu bukan hak kita lagi dah. Tak guna. Tak boleh menolong. Sebab ada harta dulu, kenapa tak infak? Kenapa duk sombong? Kenapa duk kedekut? Harta dulu ada, duk kedekut, simpan. Tak nak bagi orang lain share harta dia. Ni zaman-zaman sekarang macam-macam. Orang minta kan. Hulurlah walau sedikit. Sekadar yang kita boleh. Dan hartanya tidak memberi apa-apa manfaat kalau nasib dirinya sendiri celaka. Iza taradda, mana apabila taradda, mana nasib dirinya itu celaka. Ya. Jadi saya berhenti setakat tu, insya-Allah kita tak tafsir lagi. Setiap satu tu cuma kita baru baca itu aja. Mana kita memahami perkataan-perkataan, kita memahami uslubul qasam, mana huruf sumpah, mana perkataan yang digunakan untuk sumpah, mana ada jawab sumpah, dah kita faham dah kan? InsyaAllah akan datang kalau ada lagi, kita cari lagi. Nampaknya semakin dah nak faham kan? Semakin faham insyaAllah. Kemudian kita lihat keindahan ayat Quran ini. Yang mana dia boleh macam dia bawa ayat yang ni, kena bawa lawan kepada ayat tu. Macam fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mana lawan kepada ayat tu? Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Senanglah kita kalau kita hafal, bila kita faham, mana senang. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarada. Insya-Allah saya akan tafsirkan dulu. Bila akan datang ayat-ayat tu, ini baru kita pergi kepada ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-12 ke? Ayat yang ke-12. Dengan izinnya minggu depan kita ulang kaji balik dari 1 sampai 11 tu Ustazah. Ya. InsyaAllah. Satu ayat. Alhamdulillah. Ya. Dekat ini saja Ustazah ya. Ya, kat ni je lah. Ada apa-apa yang nak dibincangkan, atau kamu nak sampaikan apa-apa ni ke, berita ke apa ke?